Bab 4, Nisbah, Kadar dan Kadaran. Matematik tingkatan 1. Kita akan belajar 4.5. Berkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. A. Hubungan antara peratusan dengan nisbah. Standard pembelajaran. Menentukan hubungan antara peratusan dan nisbah. A. Hubungan antara peratusan dengan nisbah. Gambar raja pertama, pecahannya ialah 1/2 untuk kawasan Beloret. Gambar raja yang kedua, dia adalah 2/4. Kawasan Beloret untuk gambar raja pertama dengan gambar raja kedua adalah sama. 1. Raja di sebelah menunjukkan bahawa 1/2 adalah setara dengan 2/4. Atau kamu boleh tulis dalam bentuk nisbah, 1/2 adalah setara dengan 2/4. Kita boleh tukarkan pecahan atau nisbah kepada peratusan. Pecahan boleh ditulis dengan penyebut 100. Misalnya, nisbah ni 1/2, kamu boleh tulis dalam pecahan 1/2. Daripada pecahan, kamu boleh tukarkan kepada peratusan. Dia akan jadi 50/100. Peratusannya ialah 50%. Daripada peratusan, kita boleh tukarkan kepada perpuluhan, iaitu 0.5. 3. Ini bermakna nisbah, pecahan, peratusan dan perpuluhan menyampaikan idea yang sama. Contoh, perwakilan untuk gambar raja ini, kamu boleh wakilkannya dalam bentuk nisbah, pecahan, peratusan dan perpuluhan. Contoh, tulis setiap peratusan yang berikut dalam bentuk A kepada B dengan keadaan B sama dengan 100. A. 65%. Penyelesaian. Kamu tuliskan 65% ni dalam bentuk pecahan, iaitu 65/100. Peratusan ni maksudnya per 100. Sama dengan bentuk nisbah ialah 65/100. B. 9%. Penyelesaian. Kamu tuliskan 9/100. Nisbahnya sama dengan 9/100. Contoh, tuliskan setiap nisbah yang berikut sebagai peratusan. Okey, A. 37/100. Penyelesaian. Kamu tuliskan dia dalam bentuk pecahan 37/100. Disebabkan penyebut dia sudah dalam nombor 100. Jadi, kamu boleh terus ambil nombor di atas, tuliskan dia 37%. Peratusan bermakna per 100. B. 6/20. Penyelesaian. Kamu tuliskan 6/20 dalam bentuk pecahan. Sekarang kamu akan tukarkan penyebutnya kepada nombor 100. Untuk tukarkan kepada 100, 20 darab 5. Kalau dekat bawah darab 5, dekat atas pun darab dengan 5. Kamu akan dapat 30/100. Penyebut dia sudah dalam nombor 100. Jadi kamu tuliskan, ambil nombor atas, tuliskan 30%. Atau kamu boleh guna cara kedua untuk mencari peratusan, iaitu kamu tuliskan dalam bentuk pecahan. Kamu darabkan 100%. Untuk darab dalam 100%, kamu boleh guna kaedah mansur atau kamu tekan menggunakan kalkulator. Yang ini ya. Ini kamu akan dapat 5. 5 darab 6, kamu akan dapat 30%. Contoh 16, buku teks muka surat 94.
Di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki ialah 3:2. Cari peratusan murid perempuan di dalam kelas itu. Penyelesaian, kamu kena cari nisbah bilangan murid perempuan kepada jumlah murid. Okey, bilangan murid perempuan kamu dapat dari sini adalah 3. Jumlah murid ialah 3 tambah 2. Kamu akan dapat 5. Tuliskan jawapan dalam bentuk pecahan 3/5. Okey, 3/5 untuk tukarkan kepada peratusan. Kamu kena pastikan penyebut di bawah di sini kamu mesti tukarkan kepada 100. Tukarkan kepada pecahan dengan penyebutnya 100. Jadi, untuk tukarkan kepada 100, 5 mesti darab dengan 20. Kalau di bawah darab dengan 20, di atas pun darab dengan 20. Kamu akan dapat jawapan 60/100. Atau kamu boleh guna kaedah alternatif untuk mencari peratusan murid perempuan. Dia mesti 3 per semua pelajar darab dengan 100%. Kamu boleh guna kaedah Mansur, 100 bahagi dengan 5. Kamu akan dapat 20. 20 darab dengan 3, kamu akan dapat 60%. Bila sudah siap kamu jawab dalam bentuk ayat, maka kamu ambil ayat dari sini. Peratusan murid perempuan di dalam kelas itu ialah 60%. Bila dia sudah per 100, kamu ambil nombor di atas, tulis dalam 60%. Contoh 17, buku teks muka surat 94. Zakaria ialah seorang murid yang berjimat cermat. Dia menyimpan 30% daripada wang saku yang diterimanya setiap hari. Cari nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku harian yang diterimanya. Penyelesaian, kamu tuliskan peratusan wang simpanan harian sama dengan 30%. Kamu ambil maklumat dari atas. Peratusan ni kamu boleh tukarkan kepada pecahan. Iaitu kamu tulis 30/100. Kemudian kamu boleh cari nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku harian. Daripada bentuk pecahan tadi, kamu boleh tulis dalam bentuk nisbah. Iaitu 30/100. Jumlah wang saku harian, kalau merujuk kepada jumlah wang saku harian, dia mesti dalam 100. Jadi, nombor nisbah di sini kita boleh pemudahkan dengan bahagi 10 pada setiap nombor di sana. Kamu akan dapat jawapan 3/10. Latih diri 4.5a buku teks muka surat 95. 1. Di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid yang bercermin mata, kamu gariskan, murid yang bercermin mata kepada bilangan murid yang tidak bercermin mata, ialah 1/3. Ini adalah 1, ini 3. Cari peratusan murid yang tidak bercermin mata di dalam kelas itu. Penyelesaian, kamu tuliskan nisbah untuk murid bercermin mata kepada murid yang tidak bercermin mata, iaitu 1/3. Sebelum kita mencari peratusan, kamu mesti mencari nisbah bilangan murid yang tidak bercermin mata, sebab dia nak cari peratusan murid yang tidak bercermin mata kepada jumlah murid. Kalau nak cari peratusan, dia mesti kepada jumlah murid, semua pelajar. Okey, murid yang tidak bercermin mata, kita dapat dari sini dia adalah 3. Jumlah murid, dia merujuk kepada
1 tambah dengan 3. Yang kamu ambil dari atas ni ya. Okey, seterusnya kita tuliskan nisbah tersebut dalam bentuk pecahan 3/4. Untuk tukarkan kepada peratusan, penyebut dia mesti dalam nombor 100. Jadi, kita guna 4 darab dengan 25. Bila nombor di bawah darab dengan 25, nombor di atas pun darab dengan 25. Tukarkan kepada pecahan dengan penyebut 100. Jawapannya ialah 75/100. Atau kamu boleh cari menggunakan cara yang satu lagi, iaitu 3/4 kamu terus darab dengan 100%. Bila kamu tekan guna kalkulator, kamu akan dapat jawapan 75%. Kemudian kamu jawab dalam bentuk ayat, maka kamu ambil ayat hujung sini. Peratusan murid yang tidak bercermin-mata di dalam kelas itu ialah 75%. Kalau dia sudah dalam bentuk pecahan, kita ambil nombor di atas ni. Tulis dalam bentuk peratusan. Okey, soalan 2. Diketahui bahawa 35 daripada sebuah cakera keras komputer telah diisi dengan data. Cari nisbah kapasiti yang telah diisi dengan data kepada kapasiti yang belum diisi dengan data. Penyelesaian. Kita ambil dari atas, kita sudah tahu kapasiti yang diisi dengan data ialah 35%. Untuk mencari kapasiti yang belum diisi dengan data, kita akan guna 100% tolak dengan 35%. Kamu akan dapat 65%. Untuk mencari nisbah kapasiti yang telah diisi dengan data kepada kapasiti yang belum diisi dengan data, kita akan ambil maklumat di atas ni 35 kepada 65. Nisbah ni boleh dipermudahkan, kita permudahkan dengan 5. 35 bahagi dengan 5, kamu akan dapat 7. 65 bahagi 5, kamu akan dapat 13. Jadi, jawapan untuk soalan 2 ialah 7/13. B. Menentukan peratusan suatu kuantiti dengan konsep kadaran. Standard pembelajaran. Menentukan peratusan suatu kuantiti dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Contoh 18, buku teks muka surat 95. Tentukan peratusan setiap kuantiti yang berikut dengan mengaplikasikan konsep kadaran. A. Sebuah kotak mempunyai 8 untas ribbon. Kamu gariskan 8 untas ribbon. 2 daripadanya berwarna biru. Apakah peratusan ribbon biru di dalam kotak itu? Okey, kita ulang kaji balik apa itu kadaran. Kadaran ialah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah. Penyelesaian. A. Katakan peratusan ribbon biru di dalam kotak ialah X. Kamu wakil dengan satu huruf. Ambil ayat dari sini ya. Jadi, untuk cari dalam peratusan, X mesti per 100 sama dengan bilangan ribbon biru. Kita dapat dari sini ialah 2. Jumlah ribbon adalah 8. Kemudian untuk cari jawapannya, kamu boleh darab bersilan. Iaitu 8 darab dengan X, 2 darab dengan 100, 2 darab dengan 100. 100 tu saya letak di belakang, lebih senang kamu kira. X. Darab ni pindah ke belakang akan jadi bahagi 8. Okey.
Boleh kira menggunakan kalkulator. Kalau kira menggunakan kalkulator, kamu mesti letak kurungan 2 darab dengan 100 kurungan. Lepas tu bahagi dengan 8. Kamu akan dapat jawapan 25. 25 yang kamu dapat di sini adalah peratusan. Maka 25% daripada ribbon di dalam kotak itu berwarna biru. Okay, sekarang kita tengok B. Puan Jorena mempunyai RM300. Dia membelanjakan RM15 untuk tambahan pengangkutan. Apakah peratusan wang yang dibelanjanya? Penyelesaian. Kamu tulis dalam bentuk kadaran. Sebelum tulis dalam bentuk kadaran, kamu wakilkan. Katakan peratusan wang yang dibelanja ialah Y. Kamu wakilkan dengan satu huruf. Okey. Wang yang dibelanja iaitu RM15 per jumlah wang RM300. Jadi kita wakilkan peratusan wang yang dibelanja dengan Y. Wang yang dibelanja belakang sini pun peratusan wang yang dibelanja dia adalah Y. Dalam peratusan dia mesti per 100. Okey. Yang ini kita boleh cari menggunakan kaedah kadaran. Daripada 300 dia jadi 100, maksudnya bahagi dengan 3. Di bawah bahagi dengan 3. Atas pun bahagi dengan 3. Jadi Y sama dengan, dia dapat daripada nilai 15 bahagi dengan 3. Kamu akan dapat Y sama dengan 5. Puan Jorena membelanjakan 5% daripada jumlah wangnya. Contoh 19, buku teks muka surat 96. Dalam satu karnival jualan, Encik Rosli memilih sehelai kemeja dari satu rak yang mempamerkan tanda harga potongan 45%. Harga asal kemeja itu ialah RM85. Apabila Encik Rosli mengimpas kos harga kemeja itu, pengimpas menunjukkan harga RM57.80. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan sama ada peratusan diskaun ini sepadan dengan peratusan potongan yang dipamerkan. Berikan penjelasan anda. Penyelesaian. Katakan P ialah peratusan diskaun daripada harga asal. Kita mau cari peratusan diskaun daripada harga asal. Kamu wakil dengan P. Jadi kamu tulis dalam bentuk pecahan. Dia ialah P per 100. Sama dengan harga jualan di sini ialah RM57.80 per harga asal. Pecahan di sini, kalau P per 100 tulis di belakang pun boleh, dia akan dapat jawapan yang sama. Okey, kita akan darab bersilan. P darab dengan 85. Kamu boleh tulis 85 darab dengan P. Kamu akan dapat jawapan 85P. Yang dekat belakang ini ialah 57.8 darab dengan 100. Kamu akan dapat 5,780. Darab pindah ke kanan akan jadi bahagi. Bila bahagi, kamu akan dapat P sama dengan 68. Ini adalah peratusan. Harga jualan ialah 68% daripada harga asal. Untuk cari peratusan diskaun yang diperoleh, kita akan guna peratusan penuh iaitu 100% tolak dengan 68%. Jadi diskaunnya ialah 32%. Peratusan diskaun yang diperoleh Encik Rosli kurang daripada peratusan potongan yang dipamerkan pada tanda harga. Latih diri 4.5b buku teks muka surat 97. 1.
Tentukan peratusan kuantiti berikut dengan mengaplikasikan konsep kadaran. A. 14 daripada 56 orang murid menyiapkan kerja rumah mereka dalam masa 1 jam. Apakah peratusan murid yang menyiapkan kerja rumah mereka dalam masa 1 jam? Penyelesaian. Kamu wakilkan ayat ini dalam menggunakan satu huruf. Katakan X ialah peratusan murid yang menyiapkan kerja rumah mereka dalam masa 1 jam. Kita tuliskan peratusan X ni dalam pecahan, iaitu X per 100 sama dengan 14 daripada 56 orang menyiapkan latihan. Untuk cari yang ini, kamu boleh guna konsep kadaran atau pendarapan silang. Saya guna pendarapan silang. Jadi, 56 darab dengan X sama dengan 14 darab dengan 100. Darab pindah ke kanan akan jadi bahagi. Jadi, kurungan 14 darab dengan 100 kurungan per 56. Bila kamu cari menggunakan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 25. Kalau kamu tidak cari menggunakan kalkulator, kamu boleh bahagikan nombor di atas dengan nombor di bawah. Contoh, 14 dan 56 boleh bahagi dengan 7. 2 dan 8 boleh bahagi lagi. 2 bahagi 2, 8 bahagi 2, kamu dapat 4. Seterusnya, 100 boleh bahagi dengan 4, kamu akan dapat 25. Selepas tu kamu jawab dalam bentuk ayat. Peratusan murid yang menyiapkan kerja rumah mereka dalam masa 1 jam ialah 25%. Kita tengok B. Sebuah kelas mempunyai 45 orang murid. 18 daripadanya ialah murid perempuan. Apakah peratusan murid perempuan di dalam kelas itu? Penyelesaian. Kamu wakilkan peratusan murid perempuan di dalam kelas itu dengan satu huruf, iaitu X atau huruf lain. Tuliskan dalam bentuk pecahan. X per 100 sama dengan, kamu nak cari peratusan murid mesti bilangan perempuan murid di atas, iaitu 18 per 45 jumlah murid. Untuk cari jawapannya, kamu darab persilang, iaitu 45 darab dengan X sama dengan 18 darab dengan 100. Untuk cari nilai X, 45 darab pindah ke kanan jadi bahagi 45. Kamu akan dapat jawapan X sama dengan 40. Selepas tu kamu jawab dalam bentuk ayat. Peratusan murid perempuan di dalam kelas itu ialah 40%. Soalan 2. Sebuah kantor kasut mengadakan promosi jualan sebenar cuti sekolah. Sepasang kasut yang harga asalnya RM45 dijual dengan diskaun 25% dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Tentukan jumlah wang yang dapat dijimatkan oleh seorang pengguna apabila dia membeli kasut ini ketika promosi jualan. Penyelesaian. Kamu tuliskan ayat ini dalam, kamu wakilkan menggunakan satu huruf. Katakan kamu guna X atau huruf lain ialah jumlah wang yang dapat dijimatkan oleh seorang pengguna apabila dia membeli kasut ini ketika promosi jualan. Dia sudah ada diskaun di sini. Kalau diskaun ni tukarkan kepada pecahan 25%. Jadi, kita tidak tahu berapa banyak dia dapat jimatkan. Kita wakil dengan X. Jadi, kamu tuliskan X per harga asalnya 45 sama dengan 25%.
Untuk carikan jawapannya, ini adalah bentuk kadaran kamu tulis tadi. Kamu guna penerapan silat. 100 darab dengan X sama dengan 45 darab dengan 25. X 100 ni darab pindah ke kanan jadi bahagi. Bila kamu bahagi menggunakan kalkulator, kamu akan dapat jawapan X sama dengan 11.25. Kamu jawab dalam bentuk ayat. Ambil ayat dekat atas ni. Jumlah wang yang dapat dijimatkan oleh seorang pengguna apabila dia memberi kasut ini ketika promosi jualan ialah RM11.25. Selamat belajar. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Jangan lupa like, komen, subscribe channel saya. Thank you.